Jadi saya ada bagi poll, boleh jawab soalan poll tu dekat dalam ruangan tu. Baik, selamat malam semua. Pada malam ini kita nak kuliah kepada tajuk yang saya rasa dah nak sampai tajuk-tajuk yang terakhir dah sebenarnya. Ini ialah kuliah kedua terakhir sebelum kuliah implementasi lah. Implementasi tu lagi penting. Di mana apakah manfaat untuk anda lakukan apabila anda dah siap menulis penyelidikan tindakan. Okey, pertama sekali terima kasih kepada yang dah submit, ada juga yang masih lagi belum submit dalam proses, tak jadi masalah pun sebenarnya. Boleh hantar lagi. Okey, cuma yang penandaan tu biasanya saya akan buat weekends lah. So siapa yang dah submit tu tak apa, saya akan tanda juga, tapi weekends baru saya tanda lah. Okey, saya rasa semua dah dapat lihat apakah yang saya dah sharekan di depan ini. Malam ni tak buat kamera sebab bateri tak ada, takut habis cepat. Okey, jadi pada malam ini kita akan sambung dengan perkara yang terakhir lah, iaitu refleksi kajian. Okey, sebelum saya nak memulakan kelas ini, dia macam kelas kat kuliah student lah. Apa sebenarnya refleksi ni? Siapa boleh beritahu saya? Dia nak kena dua hala baru nampak menarik. Apa maksud refleksi kajian? Silakan. Dapatan, Doktor. Dapatan tu betul juga. Selain daripada dapatan tu, apa sebenarnya yang kita nak refleksikan? Daripada masalah yang kita dah kita buat intervensi tu, jadi apa hasilan dia yang kita dah belajar? Kita dah belajar sebagai pengkaji. Kesimpulan keseluruhan semua lah kan. Okey, boleh sebenarnya dalam refleksi ni ialah bila kita dah melaksanakan satu proses kajian tindakan, apa yang kita dapat dan perolehi daripada penyelidikan tindakan yang kita dah buat. Betul lah tu sebenarnya dia macam lebih kurang kata orang tu apa yang kita perolehi sebagai seorang pengkaji. Okey, cuma dalam penulisan refleksi ni saya suka anda semua menulis refleksi itu berdasarkan kepada diri anda sebagai seorang pendidik, kemudian refleksi kepada murid kita ataupun apa-apa sahaja. Dua tu dah memadai sebenarnya kepada murid dan juga kepada kita sebagai seorang pendidik. Tetapi mungkin ada kajian tindakan tu yang sesuai refleksi dia kepada ibu bapa, kepada kurikulum pendidikan Malaysia, terpulanglah. So dalam refleksi ini anda perlu bercerita apakah implikasi ataupun kesan terhadap masalah yang terjadi, intervensi yang telah dilakukan yang menyelesaikan ataupun tidak. Kalaulah kata kajian tindakan yang anda buat, sebab ada yang hari tu nyatakan kajian tindakan dia tak berapa nak berjaya. So dalam refleksi ni boleh ceritalah ada sedikit masalah daripada ramai murid tu mungkin ada yang tak boleh nak ni. Kita boleh ulas di sini. Okey, so dalam refleksi, pertama sekali dalam 5.5 itu, kejap saya nak betulkan dia punya paragraf. Paragraf untuk kajian tindakan ni buat 1.5 je. Okey, dalam refleksi kajian kita kena cerita dulu dalam perenggan pertama. Jadi ini contoh je lah, jadi kalau anda nak buat sendiri terpulang lah. Berdasarkan penyelidikan tindakan yang telah mengkaji terdapat berapa refleksi yang kita nak buat kepada diri kita ke atau kepada murid ke. Kalau anda nak buat 3, 4, 5 terpulang lah. Tapi kalau saya bagi asas dia, cukuplah refleksi itu kepada pendidik iaitu pengkaji sendiri dan refleksi kepada murid. Berdasarkan pendidikan tindakan yang pengkaji laksanakan, terdapat 2 refleksi. Contohnya lah, ini contoh je 2 refleksi yang diperolehi, iaitu rajah di bawah. So untuk refleksi ni sila buat rajah. Okey, so kita buatlah, katalah refleksi kita tadi tu kita nak buat kepada kita dan juga kepada murid saja. So 2 je lah kita punya refleksi tu. Kalau nak lebih, buatlah terpulang ikut masing-masing punya impian dan matlamat. Okey, katalah kita buat refleksi. Graf ni tak suka. Graf macam ni je. Okey, refleksi kajian. Okey, kita buatlah yang pertama kepada
guru ataupun dalam kurungan kita letak pengkaji, dua kepada murid. Terpulanglah kalau anda rasa refleksi itu mendatangkan manfaat kepada ibu bapa, kepada kurikulum pendidikan, boleh tak jadi masalah. Kalau kita tengok yang sebelum-sebelum ni ramai yang apa tu kata orang tu buat refleksi tu berdasarkan kepada kurikulum pendidikan. Terpulanglah masing-masing nanti saya tunjukkan contoh. So katalah kita buat dua saja refleksi, kepada guru dan kepada pengkaji. So ini kita punya refleksi. Sekarang ni musim-musim batuk kan. Okay, kena sama standard lah, saiz 12 semuanya. Okay, so kita buat dulu rajah macam ni. Supaya senanglah kita nak tunjukkan kepada orang, oh ini dia refleksi kajian kita. Okay. Saya suka buat warna-warni. Ni saja je. Terpulanglah Okay, so kita pun labelkan rajah berapa. Ni dah rajah yang berapa, tak pastilah ikut anda kan. Mungkin dah ke 9 ke 10 ke. Tulis itu refleksi kajian. Okay, jadi kita akan mulakan dengan refleksi yang pertama. Okay, jadi refleksi pertama akan bermula dengan 5.51. 5.51 betul. Iaitu refleksi pada murid. Okay, sebenarnya sepatutnya guru dulu ni dah tertukar kedudukan dia kan. So dalam refleksi kepada murid ni kita berceritalah kepada orang ramai apa implikasi intervensi kita perkenalkan tadi kepada murid tadi tu. Mungkin murid akan telah dapat meningkatkan penguasaan mereka. Dia naratif je, anda bercerita saja di sini sekurang-kurangnya 1 perenggan. Kalau 2-3 perenggan lagi baiklah. So ceritakan refleksi dia. So anda kena bercerita apa dekat sini? Saya buat nota lah ceritakan apa terjadi atau kesan pada murid. Okay, ceritakan kat situ. Kemudian kita buat pula 5.52 iaitu refleksi pada guru iaitu pengkaji tadi. Okay, so anda cerita juga apa kesan dia kepada pengkaji. Okay, kita tengok contoh kawan-kawan yang anda pernah buat sebelum ni. Bagaimana refleksi yang telah mereka hasilkan. Kejap. Saya buka. Tak cukup lah bateri kita malam ni. Lupa nak bawa charger dia. Buku. Okay, kita tengok refleksi yang dibuat oleh batch-batch sebelum ni. Okey, kita tengok salah satu ni daripada Puan Umayyah ni daripada Penang. Okey, ni dia buat refleksi kajian. Dia buat impak terhadap guru, implikasi kepada pelajaran bahasa Melayu dan implikasi terhadap murid. Dia ceritakan. Cuma dia tak asingkan, dia gabung je dalam perenggan macam ni. Macam ni pun boleh. Kalau nak buat 5.51 tadi pun boleh. Macam ni pun boleh. Tapi yang pasti dia declare dulu refleksi kajian ni kepada siapa. Dan dihuraikan. Okay, itu satu contoh. Kita tengok dulu numbering lain sekarang ni dah berubah dah. Apa yang saya ajar tu dah ada sikit perubahan ikut EPRD punya format. Kita tengok refleksi yang seterusnya. Ni refleksi dia kepada murid, kepada amalan guru dan kepada BBM. Dia buatlah BBM dia. Tak tahulah apa BBM tu dia buat. Refleksi terhadap murid, terhadap amalan guru. Amalan guru pun boleh. Very good words lah amalan guru. Refleksi terhadap bahan baku mengajar. Apa yang jadi ni? Pelaksanaan bahan baku mengajar gamifikasi dan dia telah memberikan impak yang baik kepada murid. Dia cerita pasal bahan baku mengajar ni dapat dihasilkan dan dapat dikembangkan. Terpulanglah. Kita tengok yang seterusnya, kita bagi 3 contoh je. Ni batch dulu paling ramai yang batch lepas dekat 700 muka surat. Ni refleksi dia kepada murid
guru dan PDPC. Dia kepada PDPC. So terpulanglah kepada anda. Anda nak buat refleksi tadi tu kepada siapa? Kepada murid ke, guru ke dan sebagainya. Okay. Saya rasa jelas di sini. Refleksi kajian, buat dulu rajah kotak macam ni dan declarekan satu-satu macam ni. Okay. Ceritakan apa terjadi atau kesan kepada murid. Yang ni ceritakan apa terjadi kesan kepada pengkaji sendiri. Refleksi ni penting sebab dia menggambarkan apakah perjalanan kajian tindakan yang kita buat, apa manfaat dia. Boleh semua yang di dalam ni ada yang nak tanya tentang refleksi? Ada? Tak ada? Boleh kalau boleh sila raise hand sebab saya tak nampak dalam tu. Okey, boleh. Kita pergi kepada perkara yang terakhir iaitu kesimpulan. Kesimpulan tidak ada inilah kesimpulan ni, saya bagi template ni boleh kira ikutlah kesimpulan 6.0. Dalam kesimpulan dia tidak ada berapa maksimum minimum perenggan. Satu pun dah memadai. Kalau lebih baiklah. So sedikit template yang saya bagi. Dalam kesimpulan anda kena menyatakan penyelesaian isu melalui intervensi. Apa yang terjadi? Contohnya kalau saya buat ayat di sini, melalui penyelidikan tindakan ini intervensi berkenaan kaedah apa-apalah intervensi anda tu kan. Okey. Telah dapat menyelesaikan dan menambah baik terhadap 3 isu contohnya lah. Terpulanglah kepada anda 3 isu ke 2 isu ke. Isu seperti yang telah dibincangkan di awal penulisan ini. Macam tu. Murid, dia bercerita baliklah tentang isu tadi tu. Murid telah, ambil balik objektif. Murid telah dapat memperolehi, dia ulang-ulang je ayat ni, memperolehi minat. Apa-apalah, dia berdasarkan objektif. Kalau objektif tu nak membantu murid supaya dapat menguasai operasi bahagi. So murid telah dapat memperolehi, dapat menguasai operasi bahagi dengan baik. Koma lah maksudnya seterusnya. Objektif yang kedua. Dan objektif yang ketiga. Okay, itu ayat pertama. Ayat yang kedua, refleksi. Tadi anda dah buat refleksi atas ni kan? Ada 2 kan? So nyata balik. Berdasarkan kajian tindakan ini, kaji juga dapat membuat refleksi terhadap apa? Betul. Contohnya terhadap diri pengkaji iaitu guru bagi mata pelajaran ini dan juga dapat menambah baik bla 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 tadi lah. Berdasarkan refleksi kat sini kita buat secara ringkasan satu ayat je. Cadangan kajian akan datang. Pengkaji berharap, ni contoh je taklah betul. Anda buatlah sini bagus. Pengajar berharap agar penyelidikan ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Okey. Sekiranya, contohnya kali ini pengkaji menyelesaikan, anda bagi cadangan lah mengkaji menyelesaikan isu operasi syarab. Okey. Pada masa akan datang, ini harapan anda lah. Pengkaji akan meroka pula isu dalam operasi bahagi. Contoh macam itulah. Jadi dia tak kisah cadangan tu cadangan apa-apa saja, yang penting ada sedikit cadangan. Dan akhir sekali ialah harapan pengkaji
Melalui penyelidikan ini, kaji sedar bahawa seorang guru wajar merubah landscape, jangan salah, pengajaran agar murid berupaya berupaya meningkatkan whatever lah mutu dan kualiti pada masa akan datang. Terpulanglah ikut anda. So ada sikit cadangan dan juga ada harapan. So itulah dia kesimpulan. Dia tidak ada berapa syarat, berapakah kesimpulan yang perlu dibuat, berapa perenggan, tidak ada. Kita tengok balik kawan-kawan yang dah dibuat sebelum ini. Nampak dia buat kesimpulannya satu perenggan. Nampak tu, kerja tindakan ini telah dapat menyelesaikan dua isu utama. Macam saya ajar tadi lah. Hasil pelaksanaan ini telah memberi impak yang sangat berkesan. Ini refleksi dia dan akhir sekali cadangan dia. Jika sebelum ini tiada kaedah khusus untuk mencari tema dan juga fokus dalam rumusan, murid sekadar menulis mengikut pengetahuan sedar mereka sahaja. Dia tak ada beri cadangan pula. Okey, kita tengok yang seterusnya. Tengok kesimpulan dia. Macam mana kesimpulan yang seterusnya? Ni. Ni salah tajuk ni. Patutnya kesimpulan je. Selepas pelaksanaan kajian tindakan ini, pekaji akan mengekalkan teknik itu untuk amalan pengajaran pada masa hadapan kerana ini telah memberi bantu murid menulis karangan. Okey, ada bagi cadangan. Oleh itu, pekaji berhasrat untuk melibatkan respon murid yang lebih banyak. Boleh juga. Kalau mungkin anda kata dalam kajian ini hanya 5 orang murid daripada kelas sederhana pada masa akan datang, mungkin kajian ini akan diperkembangkan kepada murid-murid kelas yang seterusnya ke, kelas yang lemah ke, tingkatan seterusnya, tingkatan lain ke, apa-apa cadangan kajian. Tak semestinya nak buat kajian baru, mungkin kajian ini boleh diperkenalkan kepada pelajar-pelajar yang lain juga. Okey? Dia punya ni panjang betul. Cadangan kajian satu, kesimpulan satu, rajin betul ikutlah masing-masing itu sebagai contoh lah cara yang dibuat oleh seseorang tadi tu. Okey? Ini bahasa Inggeris untuk Mu'ad. Kita tengok dia punya summary dia macam mana. Okey, sekejap. Panjang betul yang ni buat. Sangat teruja Okay, ini dia punya reflection tadi tu. So dia buat towards to the student, towards the teachers and towards MUADS. Teaching and learning process Okay. And then suggestion of the future research. Dulu saya buat ada cadangan-kajian tu 6.0 dan juga 7.0. Sekarang ni dah tak ada dah. Ikut format yang baru dia buat kesimpulan tu gabung sekali je. So ni dia buat panjang lah. Sama je. The action research had solved two issue in part one individual presentation of the MUAD speaking component. Dia cerita tentang isu yang pertama, problem dia. Okay, dan dia ceritakan apakah hasil dia. Begitu saja. So nanti saya bagi template ni, anda ikut je lah. Ni benda-benda tadi ni. Okay, nanti saya kena buang lah ayat ni sebab nanti kan takut anda tengok kan. Okay? Boleh rasa kesimpulan ni mudah saja. Okay, kalau boleh sila raise hand. Yang dah raise hand tadi, lepaskan raise hand tu. Betul dia tak bunyi. Boleh ada pertanyaan anda untuk setakat itu? Okey. Baik, kita pergi kepada rujukan. Dalam rujukan ini, anda perlu menyenaraikan semua rujukan-rujukan yang ada. Minimum berapa? Kalau macam pelajar universiti tu dia nak 5. Yang ni saya pun nak 5 jugalah. Minimum 5. Maksimum tak ada. Terpulang jadi wajib ada 5 rujukan. Dan rujukan ni anda kena susun abjad daripada A, lepas habis mula dengan pangkal A, B, C, D sampailah seterusnya Z Cara nak mulai rujukan contohnya sayang pula. Saniah. Contohlah 2020 bla 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 bla. Kalau dia dah panjang sampai ujung ni anda kena enter, dia kena ke tengah untuk yang ayat yang seterusnya. Kalau dia dapat 2 baris kan, kena ke tengah juga. Kena ke tengah. Macam tu.
Dan di dalam bahagian rujukan ini tidak boleh 1.5 double spacing, dia kena single spacing saja. Okey. Begitu. Okey. Tak nampak lah, saya kena buka lah contoh dalam Google Scholar tadi ni. Senang. Nak nampak rujukan. Okay. Ada setengah rujukan daripada Google Scholar tadi ni, dia tak boleh, tak betul sangat. Okay, kita cite sini, kita ambil APA ni kan. Copy, kita paste kat sini. Okay. Katalah kalau B tak boleh duduk bawah, dia akan duduk di atas sebab S kan, di atas tadi. So, B di sini. Okay. Berkowitz M 2019. So, kita tekan macam ni, kita enterkan dia. Asalkan dia ke tengah lah. Itu Okey, rasanya boleh jelas benda tadi tu. Dan kalau perasan, dia tak sendengkan. Nama jurnal perlu disendengkan ataupun italic. Okey, macam tu. Nama-nama jurnal ataupun nama-nama buku lah. So 5 minimum. Okey, boleh untuk rujukan. Rasa rujukan ni pun mudah je. Yang tentang rujukan tak ada? Okey, boleh. Nanti saya akan bagi template ini. Okey, kita selesai refleksi, kesimpulan dan juga rujukan. Sekarang ni kita masuk kepada abstract. Template dalam abstract ni ada saya sediakan juga. Okey, dalam penulisan abstract, perkara pertama yang perlu kita buat adalah ayat pertama ialah pengenalan tentang fokus. Macam mana tu tentang fokus? Kita kan ada buat pra-proposal dulu yang kita buat fokus, ambil isu, idea, intervensi. So kita kena ceritakan pengenalan tentang fokus ini secara background. Contohnya lah, fokus anda nak membuat pendahuluan karangan fakta dalam karangan bahasa Melayu. So kita boleh cerita macam ni pendahuluan, ada cerita macam pasal fokus lah. Pendahuluan karangan jenis fakta merupakan aspek penting dalam memulakan penulisan karangan jenis fakta. Contoh ni contoh je. Jadi anda kena buka cerita macam ni. So bila orang nak baca abstrak, dia mesti nak cerita pasal pendahuluan karangan kan. Sebab dia dah nampak dah. Pendahuluan karangan jenis fakta merupakan aspek yang penting dalam memulakan sesebuah penulisan. So, isu secara umum. Namun begitu, balik isu yang telah pernah anda tulis dahulu. Sebagai salah je. Seorang guru kaji mendapati dapatkan dua isu tadi tu. Murid tidak apa isu tadi tu kan. Dan isu yang kedua pula. Kalau tiga isu lah, titik. Hal ini yang demikian, kita kena masuk objektif. Objektif kajian ini adalah untuk bla 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 bla. Ambil objektif anda balik semula. Meningkatkan ke apa kan, bla 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 bla, dan ambil objektifnya. Kalau tiga objektif lah, kalau empat objektif lah, letak balik. Okey, seterusnya metodologi. Apa metodologi? Pertama, letak model kajian tindakan. Kajian tindakan ini, itu ada dua model kan, ada yang pilih kemis dan juga ada pilih satu lagi model tu. Terpulanglah ikut masing-masing menggunakan model kajian tindakan kemis dan McTaggart ni contohlah. Taggart 1988. Sambung je ayat dia dengan menggunakan apa instrumen. Masing-masing kan ada tu buat objektif pertama, apa instrumen dia. Objektif kedua, apa instrumen dia kan. Dengan menggunakan dua instrumen, iaitu pemerhatian dan analisis dokumen contohnya. Okey.
Dah selesai. Dan ini sambung pula peserta kajian. Ingat tak anda ada buat dekat apa tu? Dekat mana ya? Kumpulan sasaran. Ingat tak anda pernah buat kumpulan sasaran dulu? So tak tulis balik tapi ringkas je. Kajian ini melibatkan 5 orang murid tahun 2 yang mempunyai hak penguasaan yang rendah dalam data ujian bulanan 1. Contohlah. Okey. Ulang semula kajian tindakan ini menggunakan model kajian tindakan Miss Margaret dengan menggunakan 2 instrumen iaitu pemerhatian dan analisis dokumen. Kajian ini melibatkan 5 orang murid tahun 2 yang mempunyai tahap penguasaan yang rendah dalam ujian bintang bulan 1. Oh, terlupa. Nasib saya perasan. Intervensi kena sebut. Intervensi yang digunakan oleh pengkaji ialah apa-apalah kaedah apa ke yang anda dah buat intervensi tu kan, tajuk anda tu lah. Okey, selesai. Dapatan kajian berdasarkan perlaksanaan kajian. Dia guna terma apa ya dapatan kajian hari tu? Kita tengok balik, saya lupa. Tindakan pemerhatian dan penilaian. Oh, dia guna pemerhatian dan penilaian. Tak apalah, dapatan je lah. Berdasarkan pelaksanaan kajian, ambil balik perkara yang anda telah jadikan dia sebagai dapatan. Dekat mana tu? Ni hang tadi ni kan. Kan masing-masing ada letak dapatan. Sorry, batuk. Sekejap. Sini. Ini dia. To evaluate the usage of grammar calendar and grammar metric. Ini yang anda bagi tahulah. Dapatan-dapatan tu letak balik dekat sini. Berdasarkan pelaksanaan kajian, tak sedap. Berdasarkan intervensi yang telah diaplikasikan, grade lah apa. Kalau ada 2 jadi 2 lah. Mama. Terkejut saya. Okey, jadi itulah dia abstract. Dalam abstract ini, kita kena letak di bawah abstract, kena letak kata kunci. Ya. Mamanya tak dengar sesi ni kot. Mesti mamanya letak telefon sambil berjalan-jalan, tak dengar. Sebab itulah bila macam tu ramai yang submit salah sebabnya tak dengar masa sesi kuliah ni. Okey, kata kunci ni kita perlu letak, padahal kuliah saya ni setengah jam, 1 jam je. Kita kena letak yang pertama ialah subjek atau mata pelajaran tersebut. Contohnya, kalau anda buat bahasa Melayu, letaklah bahasa Melayu. Dia sebenarnya senang untuk orang cari nanti. Koma, yang kedua ialah intervensi dia. Namanya ialah mnemonik bahasa. Contohlah dan akhir sekali, tulis je kajian tindakan macam ni. Okey, dan kita kena sendingkan. Okey, jadi bila dah buat macam ni, kita kena transfer dia di dalam penulisan abstrak yang cantik. Okey, dalam abstrak ini, anda perlu letak apa di atas sekali ialah tajuk dia. Sekarang ni kita nak tetapkan tajuk. Macam nak dapatkan tajuk? Tadi saya dah bagi tahu kat dalam Telegram tu ada sikit-sikit tips petua lah. Pertama sekali dalam tajuk kita kena letak fokus, kita kena letak intervensi yang kita perkenalkan dan cerita sikit isu ataupun masalah yang terjadi. Contohnya lah, saya nak buat tentang isu operasi bahagi problem student untuk menyelesaikan isu operasi bahagi. Dengan menggunakan kaedah rumus. Contohnya macam ni lah. Kaedah dia ialah rumus tetia. Contoh ialah dia punya isu murid tidak dapat murid keliru kot. Keliru menyelesaikan
Isu operasi bahagi. Maaflah, tulisan saya ni tak betul kan. Ya Allah, harap-harap baca cukup lah ya. Lepas tu, kaedah dia, kaedah, senang kata intervensi dia. Intervensinya ialah rumus tertia. Okey. Fokus patutnya. Fokusnya ialah mata pelajaran apa? Azan dah. Fokusnya ialah mata pelajaran operasi bahagi matematik. So, bila kita gabungkan, dia jadi macam ni Kita akan gabungkan dia menjadi satu ayat. Ini kena guna kepandaian anda lah. Rumus setia rumus setia saya pun buat tajuk ni memang selalu fail. Rumus setia. Kita letak isu kod. Okey, dah habis azan dah. Okey, baik. Kalau macam tadi ni, dia punya fokus tadi tu ialah berkenaan dengan operasi bahagi. Intervensinya rumus setia. Isunya ialah murid keliru menyelesaikan operasi bahagi. So, kita boleh buat tajuk macam ni. Penyelesaian terhadap kekeliruan murid berkenaan operasi bahagi melalui intervensi rumus tertia. Ini contohlah. Okey. Ada setengah orang dia suka buat meningkatkan keupayaan murid. Sebenarnya dalam kajian tu tak semestinya meningkatkan. Ada objektif yang kata bukan meningkatkan, ada yang menambah baik. So kenapa tajuk tu nak kena meningkatkan kan? Jadi tajuk tu tak boleh. Dia kena letak tajuk yang umum ataupun tajuk general. No worry nanti anda try beri tajuk yang anda rasa nak bagi. Biasanya saya akan cadangkan tajuk di dalam anda punya submitted nanti. Jadi apa yang saya nak beritahu anda di sini, anda perlu menggunakan ketiga-tiga ini, fokus, apa intervensi yang digunakan, apa isu yang terjadi. Macam ni. Penyelesaian kekeliruan murid berkenaan operasi bahagi melalui intervensi rumus setia. Ataupun kita boleh buat apa? Rumus setia dalam menyelesaikan isu operasi bahagi. Itulah. Ni contoh je. Jadi anda boleh buat begitu. Tak apa, nanti anda cuba je buat dulu. Nanti saya akan baikilah. Okey, bila dah ada tajuk, dah ada abstract, apa yang perlu anda buat? Pertama sekali anda kena guna Times New Roman. Kita akan gunakan standard Times New Roman 12. Kita kena centerkan di tengah. Pertama sekali letak tajuk. Contohlah tajuk tadi kita pilih tajuk ini. Kita copy dia. Kita paste kat sini. Dan kita letak dia bold. Okey, sebab dia kena bold macam ni tak cantik kan, jadi kita kena turunkan bawah rumus setia. Okey. Yang ni 1.5 juga. Okey.
Apa yang itu kita akan baiki kemudian lah. Ini kosong. Okey. Kemudian di bawah tu kita akan letak nama kita. Nama tak perlu bold. Contohnya Hairul Faizi bin Luqman. Kalau ada gelaran doktor semuanya tak payah letak Okey, kemudian di bawah tu ialah email anda. Hairul Faizi @ipgkik.edu.my. Okey, kena sendengkan dia. Kemudian enter. Saya tak suka garisan macam tu. Biar dia kosong. Kan abstract. Tak boleh sengit. Boldkan. So kita copy balik abstract tadi tu yang kita dah buat di sini tadi. Kita ambil je. Kita copy balik. Kita pastekan dekat sini. Ini kena letak justify. Ini justify. Okay. Nampak ni dia jadi banyak tadi sebab kita gunakan 1.5 kan. Kita kena ubah dia. Tak nak bold. Paragraph. Kita jadi dia single saja. Untuk abstract tak boleh ni. Single. Dan kita kena sendingkan. Itu abstract. Dia kena sendingkan. So naik atas. Semua kena rapat dan cantumkan. Okay. Berapa panjang abstract? Antara 150 patah perkataan hingga 250. Macam ni baru 101 kan? 85 tak cukup lah. Nanti kalau ada dah isi sini banyak lah kan? Okay. Kemudian kita enter di bawah satu garis. Tegakkan balik, jangan sendeng. Kita ambil kata kunci tadi. Copy dia. Letaklah di sini. Dan anda bolehlah bermula 1.0 yang anda dah buat awal-awal sebelum ni. Okay, so nampak macam tu. Tajuk, nama anda, kalau ada 2-3 orang, letak bawah dia. Email seorang aja. Jangan ramai-ramai. Okay. Sambunglah di bawahnya. Oh, saya rasa di sini semuanya single spacing tau. Saya boleh tukar Paragraph. Single. Ni pun kosong. Di bawah tadi tak apa. Yang di atas ni memang kena single macam ni. So dia nampak cantik lah. Penyelesaian bla 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 kan. Tajuk abstract. Okey, abstract 150 hingga 250 patah perkataan. Kata kunci jangan lupa. Okey, ada tak soalan untuk abstract, tajuk dan juga kata kunci? Boleh? Saya rasa boleh kot. Itu sajalah. Dah tak jadi masalah. Simple je. Nanti saya akan bagi template tu seperti biasa dalam email masing-masing. Ada pun nak tanya tak? Kalau nak tanya. Bateri? 29%. Silakan Cikgu Yong. Yang abstract saya perlu translate bahasa Inggeris kan? Okey, kalau untuk Kementerian Pelajaran Malaysia di dalam PPD JPN daerah dia tak perlu translate lah. Tapi kalau seminar-seminar di peringkat international, even dalam local pun national, kena ada dua, BM dan juga BI. Kalau you write in English, so kena ada double abstract dalam bahasa Melayu. Tapi untuk laporan yang saya ni tak perlu. Okay, thank you. Okey, yang lain? Assalamualaikum Doktor. Salam. Saya ada beberapa soalan lah. Pertama saya nak confirmkan yang untuk penulisan keseluruhan ni kita akan guna Times New Roman, lepas tu 1.5 spacing ni Doktor. Yang bawah 1.5, yang atas tadi tu 1.0 daripada nama sampai kata kunci. Tajuk kepada kata kunci. Tajuk kepada kata kunci. Yang lain tu semua 1.5. Sebenarnya dia depends kepada laporan PPD daerah, tapi biasanya 1.5 lah. Kecuali yang abstract ni tadi single kan? Daripada nama sampai ke kata kunci tu single. Okay, yang keduanya tajuknya adalah yang saya pada tengok pada yang penulisan tajuk tu. Saya tengok isu tu contohnya fokus tadi yang doktor kongsikan tadi, operasi bagi, intervensi dia. Dengan isu dia ada satu lah. Contohnya isu saya ada 3. Maksudnya kita blend lah nanti untuk tajuk dia. Yes, correct. Blendkan dia. Okay. Terima kasih. Itu saja. Lagi ada soalan?